TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot Sukses SPM 2022. Dan selama 1 jam ini bersama saya, Syafiqah Farahin, kita akan belajar mengenai mata pelajaran Asas Kelestarian Tingkatan 4. Seperti biasa, slot ini ditengahkan untuk membantu murid-murid lulus dan cemerlang dalam ujian mereka. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Anda telah pun saksikan profil guru kita pada hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan beliau. Hai Cikgu Salina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan hari ini, kita nak juga perkenalkan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Muhammad Nazri Husin dari SMK Pendidikan Khas Persekutuan Tanjung Bunga Pulau Pinang. Hai Cikgu, apa khabar? Baik, cikgu jurubahasa kita memang kelihatan tegas tapi sebenarnya baik hati orangnya. Okey, baiklah Cikgu Salina, hari ini tajuk kita adalah modul 2 dan 3. Sebelum kita ulas mengenai apa yang kita akan beri fokus dalam tajuk modul 2 dan 3, jom kita berkenalan dengan murid kita pada hari ini. Hai semua, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Wah, okey. Semua kelihatan sangat ceria. Cikgu Salina, boleh tak perkenalkan mereka satu demi satu, Cikgu? Silakan. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya perkenalkanlah anak murid saya yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ada 4 orang. Jadi saya perkenalkan dulu bersama kita iaitu Ahmad Afif. Hai. Okey. Kemudian kita ada Najihul. Hai, selamat datang. Okey, kemudian kita ada Akif Luqman. Hello. Okey, kemudian kita ada akhir sekali, okey, puteri kita satu-satu je dalam ni, iaitu Nurin Insyirah. Okey, selamat datang semua dan terima mereka kasih. semua daripada sekolah yang sama lah, SMKA Slim River. Okey, baiklah Cikgu Salina. Jadi sebelum kita memulakan, boleh tak Cikgu ulas sikit modul 2 dan 3 ni sebenarnya tajuk dia sendiri kan Cikgu? Ya, betul. Apakah tajuk tersebut Cikgu? Okey, modul 2 dan 3 ni dalam topik tingkatan 4. Okey, jadi modul 2 ni adalah di bawah topik reka bentuk. Okey, dan modul 3 adalah di bawah topik sumber tenaga. Okey Cikgu, baiklah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan mata pelajaran pada hari ini. Cikgu, silakan. Okey. Kita lihat subtopik yang ada dalam reka bentuk. Okey, modul 2. Okey, jadi kita flashback. Okey, jadi kita tengok sini faktor reka bentuk. Okey, ini adalah topik-topik subtopik yang berada lah di dalam tingkatan 4. Okey, dalam modul 2 iaitu tajuk reka bentuk. Okey, jadi kita ada faktor reka bentuk, ciri-ciri reka bentuk lestari, catat alih proses reka bentuk dan kemudian kita ada model reka bentuk. Okey, jadi boleh tak cikgu nak tanya sikitlah kepada anak murid cikgu ni? Mestilah boleh cikgu. Kan, supaya mereka ni akan menjalani ujian. So kita tengoklah adakah mereka boleh ingat. Boleh tak beritahu cikgu satu faktor reka bentuk? Okey, cikgu nak tanya kepada Ahmad Afif. Okey, silakan Ahmad. Manusia. Okey, terima kasih Ahmad Afif. Okey jadi itu adalah salah satu dalam faktor reka bentuk lah ya, faktor manusia. Okey, kita lihat seterusnya. Kita ada subtopik yang terlibat dalam sumber tenaga. Okey, iaitu modul 3. Jadi kita ada jenis sumber tenaga, stesen jana kuasa, penjana, kemudian kita ada pengiraan arus anggaran dan akhir sekali kita ada pendawaian elektrik. Jadi sebenarnya ada banyaklah perkara yang perlu murid pelajari dalam modul 3 ini. Okey, jadi sebelum kita boleh menjawab soalan dan sebagainya,
Okey, murid-murid perlu ingat dan tahulah perkara-perkara yang ada dalam modul 3 inilah di bawah tajuk sumber tenaga. Okey, boleh ke cikgu nak tanya seorang daripada anak murid cikgu ini, okey, boleh tak bagi cikgu contoh stesen jana kuasa yang ada di Malaysia lah, di Malaysia terutamanya kan. Okey, boleh tak bagi cikgu contohnya Nurin Insyirah? Banyak contoh ni. Tapi cikgu nak satu je. Stesen jana kuasa Suria. Okey, terima kasih Nurin. Okey ya. Itu salah satulah stesen jana kuasa yang ada. Sekarang ada di Malaysia. Okey, dan yang boleh kita gunakan, yang kita panggil sebagai stesen jana kuasa lestari lah, kalau sebab kita punya subjek ni adalah asas kelestarian. Jadi apa sahaja teknologi yang kita apply, kita akan kaitkan dengan kelestarian. Okey, cikgu nak tanya jugalah tentang penjana. Okey, boleh tak bagi cikgu contoh? Okey, contoh tentang penjana. Okey, cikgu nak tanya Akif Lokman, boleh tak bagi cikgu nama penjana yang kamu tahu? Penjana arus ulang alik. Okey, ada lagi? Terus. Okey, terima kasih Akif. Panik dia. Okey ya. So, itu dia. Kita ada 2 jenis penjana, iaitu penjana arus ulang alik dan juga penjana arus terus. Okey. Ada soalan lagi tak cikgu nak tanya murid kita? Boleh. Saya nak tanya satu lagi. Saya nak tanya pada Najihul lah, sebab Najihul belum lagi berkata apa-apa. Okey. Okey, boleh tak bagi cikgu contoh sumber tenaga yang kita luas gunakan di Malaysia? Okey, bagi cikgu satu contoh sumber tenaga. Air. Betul, air. Apa stesen jana kuasa yang menggunakan air tu? Stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, betul. Terima kasih Najihul. Okey, itu antara sumber tenaga yang ada lah yang kita gunakan. Okey, so hidroelektrik ni memang meluaslah kita gunakan. Okey, kemudian kita tengok juga tentang pengiraan arus. Okey, pengiraan arus ini sangat penting lah, kerana kita ada beban di rumah, di kediaman, kebanyakan untuk pelajaran dalam asas kelestarian ini. Pengiraan arus ini membabitkan kediaman lah, kita fokus kepada kediaman. Jadi murid belajar bagaimana untuk mengira arus anggaran untuk menentukan apakah bekalan yang perlu dibekalkan di kawasan kediaman tersebut. Jadi mereka perlu tahulah mengira untuk setiap aplikasi beban yang ada. Contohnya macam kipas menggunakan berapa arus elektrik, kemudian macam lampu, dan banyak lagi lah yang berkaitan dengan pengiraan arus anggaran. Dan seterusnya tentang pendawaian elektrik. Pendawaian elektrik ni pelajar belajar, murid belajar bagaimana untuk membuat amali. Mereka juga membuat amali tentang pendawaian elektrik. Dan mereka juga belajar bagaimana menghasilkan lukisan pendawaian elektrik itu. Itu yang kita akan lihat nanti dalam segmen seterusnya. Baiklah Cikgu Salina, itulah sedikit sebanyak tajuk-tajuk yang terlibat dalam modul 2 dan 3. Jadi sekarang ini kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita akan beri fokus kepada soalan contoh bahagian B bagi modul 2, reka bentuk. Okey, baiklah, untuk tujuan itu saya persilakan Cikgu Salina. Silakan Cikgu. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita ada soalan contoh 1 ni. Kalau tengok dia ada gambar di situ, Raja 9 tu ada mesin pengacau dodol. Jadi apabila dapat soalan, tolonglah baca dengan baik.
fahami soalan itu, apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, jadi tengok situ Raja 9 menunjukkan reka bentuk sebuah mesin pengacau dodol. Okey, lakarkan satu reka bentuk bilah pengacau yang mempunyai label bermaklumat supaya dapat berfungsi seperti berikut. Jadi ada dua perkara yang kamu kena penuhi, iaitu pertama, proses mengacau hingga ke dasar kuali. Yang kedua, proses mengacau dengan rintangan yang kecil. Jadi, apabila diminta reka bentuk, maksudnya kamu kena melakarkan. Di situ dia tulis melakarkan. Yang kedua, mesti ada label bermaklumat. Maksudnya kena menulis. Jangan hanya melukis. Kalau melukis, tak dapatlah 4 markah yang diperuntukkan dalam soalan. Okey, jadi maksudnya kalau 4 markah, 1 lakaran 1 huraian, 1 lakaran 1 huraian. Jadi maksudnya ada 2 lakaran yang mesti memenuhi 2 proses itu. Okey, jadi kita lihatlah apa yang perlu kamu lakukan. Okey, pertama kamu kena jawab dalam ruang yang disediakan dalam kertas ujian. Yang kedua, lakaran mestilah menepati kehendak soalan dan menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, lazimnya lakaran penyelesaian adalah produk sedia ada. Jadi sebenarnya tak payahlah fikir susah-susah, tahu Syafiqah. Kadang-kadang suka fikir di luar kotak sangat kan. Betul. Jadi kita fikir je, kita tengok je sekeliling kita apa yang dah sedia ada yang menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian huraian mesti ditulis tetapi tidak mengulang ayat dalam soalan. Tu cikgu dah letak dah warna merah situ sebagai tanda peringatan. Okey, boleh tak cikgu nak minta tolonglah anak murid cikgu ni? Okey, untuk tunjukkan lakaran mereka, okey, yang boleh menjawab, menjurus kepada soalan ini. Okey, cikgu nak minta Najihul lah untuk tunjukkan lakaran dia. Okey, silakan Najihul. Boleh naikkan kertas. Kertas cikgu. Boleh naikkan kertas. Okey, boleh nampak ke? Ya. Okey, itu satu contoh lah. Kalau tengok macam pengacau kita buat kuih tu kan. Okey, terima kasih Najihul. Okey, itu satu contoh. Sebenarnya murid boleh lakarkan apa-apa sahaja janji menyelesaikan masalah tersebut. Tidaklah ada satu lakaran khusus yang sama semua. Okey, kita tengoklah contoh jawapan yang cikgu dah sediakan. Contoh macam ni kan. Ni. Okey, janji dia menyelesaikan masalah itu. Okey, kita lihatlah apakah bahagian yang menyelesaikan masalah itu. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kalau tengok lakaran Najihul tadi pun ada bentuk lengkung. Betul. Okey, bentuk tu sebab kita nak mengacau sehingga ke dasar kuali. Kalau kita buat bentuk lurus, macam mana nak sampai ke dasar kuali yang melengkung tu kan? Okey, dan huraian dia mesti ada dan tidak mengulang daripada soalan. Macam itulah berbentuk lengkung mengikut bentuk dasar kuali. Tak boleh sebut boleh mengacau hingga ke dasar kuali. Tak boleh. Okey. Kemudian kita ada yang kedua tu, mempunyai ruang untuk memudahkan proses mengacau. Itu adalah contohlah. Macam Najihul tadi pun dia ada juga yang macam bilah tu kan. Betul. Macam tu. Okey. Jadi ini adalah contoh jawapan. Jadi semasa menjawab soalan, murid perlu berfikir secara kreatif lah untuk menjawab soalan ini. Dan saya perasan juga cikgu sebutkan perlu ingat, tak perlu jangan sebut yang tertulis dalam soalan juga. Betul. Kena guna ayat lain. Ya, kena guna ayat sendiri. Macam tu. Jadi sebab itulah pelajar kena kritis dan kreatif. Baiklah cikgu. Okey. Kita lihat pula contoh soalan yang kedua. Okey, kalau lihat di sini dia bagi gambar pasu. Tetapi dia bukan suruh reka bentuk pasu. Kalau kita baca betul-betul, dia kata lakarkan satu reka bentuk yang mempunyai label bermaklumat untuk menghasilkan tapak pasu. Jadi bila murid
menjawab soalan ini sepatutnya mereka highlight ini. Apa yang perlu dilakar Ya, tu? Jangan salah baca. menjawab soalan. Lakarkan satu reka bentuk yang mempunyai label maklumat tapak pasu. Jadi murid tak bolehlah melakar pasu tu. Kalau dia lakar pasu, dia tidak menjawab soalan. Betul juga tu. Betul. Okey, jadi dia nak fungsi-fungsinya seperti inilah, ada 5 fungsi. Okey, kekal statik. Maksudnya tidak bergerak lah. Tapak pasu tu tak boleh bergerak-gerak sesuka hati. Betul. Maksudnya macam tu. Okey, menakung air siraman, mampu menampung saiz pasu yang berbeza. Maksudnya pasu besar boleh, pasu kecil boleh. Okey, kemudian yang keempat, mampu digerakkan ke tempat lain dengan mudah. Yang kelima, menstabil dan menetapkan kedudukan pasu semasa digerakkan. Okey, jadi kita boleh lihatlah. Mari kita lihat apakah contoh jawapan yang boleh dihasilkan. Sebenarnya murid boleh jawab apa sahaja yang menepati kelima-lima ciri ini. Sebaik-baiknya lukisan mesti dalam satu lukisan. Kadang-kadang murid ni dia berfikir dia buat lukisan ceraian. Ceraian tu maksudnya dipisah-pisahkan. Nombor 1 macam ini, nombor 2 macam ini. Tak boleh. Dia bukan kata tak boleh, tapi tidak digalakkan. Dia yang paling baik mesti dalam satu lukisan. Okey, jadi kita lihat. Ini contohlah, contoh jawapan yang boleh dihasilkan oleh murid untuk menepati kelima-lima ciri-ciri itu. Okey, jadi cikgu pun sebab cikgu dah buatkan lukisannya, betul, maka kita tanyalah murid yang ada, betul tak? Okey. Jadi kita tanyalah. Okey, untuk yang pertama tadi, kita nak mengekalkan kedudukannya, statik. So cikgu nak tanyalah pada anak murid cikgu. Cikgu nak tanya pada Nurin. Okey, Nurin rasa bahagian mana pada tapak pasu itu yang boleh mengekalkan kedudukan tapak pasu itu, statik pada kedudukannya? Okey, silakan Nurin. Ada kekunci pada roda untuk mengelakkan tapak pasu bergerak. Okey, di mana kekunci itu Nurin? Pada roda. Pada roda. Okey, kita lihat. Okey, di situlah. Jadi murid lukiskan roda itu, okey, kemudian dia lukiskan kekunci itu pada roda. Dia tak semestinya lukisan itu sangat wow, sebab bukan semua murid boleh melukis dengan baik. Betul. Janji lukisan itu difahami dan ada huraian yang membawa maksud kepada penyelesaian itu. Okey, jadi lukis je macam tu. Macam cikgu lukis segi 4 tu kan. Jadi kita faham itu adalah kekunci untuk mengelakkan tapak pasu bergerak. Jadi kat sini kan cikgu, lukisan dan juga huraian tu dah 2 markah ya? Ya, lukisan 1 markah, huraian itu 1 markah. Di sini kita akan semak macam ni lah. Macam tu lah. Dia dapatlah 1 markah. Kemudian huraian 1 markah. Okey. Jadi kita nak tanya pula yang kedua. Yang kedua tadi, apakah masalah yang kedua tadi? Bolehkah cikgu tanya kepada Akif Lokman? Yang kedua tu yang mana? Yang boleh muat saiz. Boleh muat pelbagai pasu. Okey. Kita tengok betul ke tidak jawapan Akif Lokman ni. Okey. Boleh muat pelbagai saiz pasu tu, apa yang menyelesaikannya pada lakaran cikgu tu? Ada tulang keluli pada tepi tu yang berbentuk curong. Berbentuk corong. Okey. Okey ya. So kita lihat. Okey, terima kasih Akif. Okey, inilah antara yang tak menjawab mengikut soalan. Sepatutnya yang kedua tadi dia ya siraman air tu kan. Menakung air siraman tu. Daripada jatuh ke lantai. Okey. Jadi menakung air siraman sepatutnya jawapan dia yang bekas di bawah ni lah. Okey, bekas di bawah tu, jadi dia boleh mempunyai bekas takungan air di bahagian bawah tapak
pasu. Jadi cikgu nasihatkan murid untuk menulis nombor di situ 1, 2, 3, 4, 5 supaya kita dapat lihatlah kaitan antara jawapan dengan soalan. Begitu. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni boleh tak kita tanya antara Amar dengan Najiho siapa yang nak jawab? Boleh tak cikgu? Boleh. Boleh angkat tangan, okey? Boleh angkat tangan. Ni silakan. Sila. Mempunyai kerangka berbentuk bulat yang dapat mengelakkan pasu tumbang. Okey, terima kasih. Okey, sepatutnya nombor 3 tu adalah tapak pasu berbentuk tirus mengikut saiz pasu yang berlainan. Okey, yang Najihul jawab tadi adalah yang seterusnya. Okey, kita lihat yang keempat tu dia ada roda. Okey, yang untuk mudah dialihkan. Dan akhir sekali, inilah yang Najihul baru sebut tadi, iaitu ada kerangka berbentuk bulat untuk mengelakkan pasu tumbang semasa digerakkan. Okey, baiklah cikgu, ini adalah satu soalan contoh bagi bahagian B modul 2 reka bentuk ya Cikgu Selina. Ya. Kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas. Hari ini mata pelajaran kita Asas Kelestarian bagi tingkatan 4 dan kita beri fokus kepada modul 2 dan 3. Tapi segmen kali ini kita fokus kepada tajuk pertama dalam modul 3 iaitu sumber tenaga. Jadi sebelum tajuk ini, Okey, baik. Terima kasih Syafiqah. Sama. Okey. Jadi kita beralih pula kepada contoh soalan untuk modul 3 sumber tenaga. Okey, masih lagi di bahagian B kerana hari ini memang kita membincangkan soalan di bahagian B. Okey, di mana soalan ni dia memperuntukkan banyak markah lah. Okey. Jadi kita lihat contoh seterusnya. Okey, kalau soalan begini, pertama sekali murid perlu baca soalan itu dan lihat gambar itu dengan baik. Jadi soalan ni dia kata menunjukkan sebuah kawasan penempatan yang mengalami masalah ketiadaan sumber bekalan tenaga elektrik. Jadi kat situ tak ada elektrik, mungkin orangnya guna lilin je lah selama hari ni. Jadi tengok gambar tu betul-betul. Dan fahami gambar itu, lihat apa yang ada di dalam gambar. Jadi kita tengok soalan A, berdasarkan rajah 8, kenal pasti jenis sumber tenaga yang sesuai digunakan di kawasan itu. Okey, jadi hanya satu markah sahaja. Bila satu markah, maka satu je lah jawapannya. Okey, boleh ke anak murid cikgu, siapa yang volunteer lah nak jawab? Okey, Akif Lokman angkat tangan dahulu. Jadi kita minta Akif lah untuk jawab soalan ini. Sumber tenaga yang boleh diperbarui. Okey, terima kasih. Okey, betul. bagus. Okey, dia nak menebus kesilapan tadi. Okey, jadi dia jawab dengan baik. Sumber tenaga boleh diperbaharui. Okey, kita ada dua jenis sumber tenaga. Satu sumber tenaga boleh diperbaharui. Satu lagi sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Jadi kalau ditanya jenis sumber tenaga, maka dua ini sajalah yang kamu jawab. Kalau ditanya contoh sumber tenaga, barulah kamu akan sebut sama ada angin, suria. Pandai Syafiqah. Fikir juga sebab soalannya tanya jenis bukan contoh aja. Ya, betul. Okey, so kita move on kepada soalan seterusnya. Okey, cadangkan stesen jana kuasa elektrik Lestari. Okey, bila Lestari, dia membawa maksud yang tidak mendatangkan kemudaratan yang banyak kepada alam sekitar, kepada manusia. Okey, jadi kamu kena baca betul-betul soalan itu. Yang sesuai dibina bagi menyelesaikan masalah penduduk di kawasan penempatan itu. Berikan alasan kesesuaian sumber tenaga itu.
Jadi di situ 4 markah ya. Murid-murid, jadi ada 4 markah. Pertama, dia minta kamu cadangkan. Bila cadangkan, di sini mestilah 1 markah. Okey. Kemudian, dia minta kamu berikan alasan. Bila berikan alasan, dekat sini dah ada 1, total semua 4. Jadi baki alasan kena bagi berapa agaknya, Syafiqah? 3, cikgu. Betul. 3 mark di situ. Jadi 3 alasan yang kamu kena bagi. Okey ya? Jadi cikgu nak tanyalah. Apakah stesen jana kuasa Lestari yang sesuai? Bila kamu lihat kawasan itu, kamu tengok kawasan tu, apa yang kamu nampak di dalam gambar itu? Cikgu nak tanya Ammar Afif. Okey, silakan Ammar. Kawasan yang lapang. Okey, kawasan yang lapang. Lagi ada tak yang kamu nampak di kawasan itu? Kawasan berbukit. Okey, kawasan berbukit. Okey, terima kasih Ammar Afif. Okey, jadi kalau lihat di situ, kita kena kaji. Gambar itu bukan diberi sesuka hati ya. Gambar itu menjurus kepada jawapan yang kamu kena tulis. Okey ya. Jadi cikgu nak tanyalah, daripada apa yang kamu lihat tadi, ada kawasan lapang, ada kawasan berbukit. Jadi apakah cadangan stesen jana kuasa elektrik yang kamu rasa sesuai lah untuk dibina di situ? Boleh tak cikgu tanya kepada Nurin? Stesen jana kuasa angin. Betul. Angin. Itu salah satu. Lestari ya, sebab Lestari sebenarnya ada beberapa jenis stesen jana kuasa, tapi kita lihat kawasan tu antaranya yang sesuai angin. Selain daripada angin, ada tak stesen jana kuasa yang lain yang boleh dibina di kawasan tersebut? Boleh tak cikgu nak tanya kepada Najihul? Stesen jana kuasa solar. Okey, terima kasih Najihul. Okey, betul. Itu adalah 2 jenis stesen jana kuasa yang sesuai dibina di kawasan ini. Okey ya. Jadi kita lihat jawapannya. Okey, stesen jana kuasa solar ataupun angin. Okey ya. Jadi ini yang cikgu beritahu tadi, mesti analisis gambar, kemudian cadangkan, kemudian berilah alasan. Alasan mestilah alasan yang positif. Tak bolehlah beri alasan yang negatif. Kalau macam tadi diberitahu stesen jana kuasa angin, janganlah beri alasan yang negatif kan. Kalau kita nak pilih sesuatu, takkan kita nak lihat keburukannya. Mestilah kita nak lihat membantu penduduk dekat tempat ni. Kita nak lihat kebaikannya. Okey. Jadi kita lihat di sini. Okey, jana kuasa angin. Okey, jadi ini cadangannya. Kemudian alasannya. Ini antara alasan yang boleh diberilah. Sebenarnya dia nak 3 je, tapi sebenarnya ada banyak alasan untuk kita beri. Tetapi alasan itu mestilah tepat. Tak boleh secara umum. Mestilah fokus kepada apa yang ada dalam gambar. Jadi kalau kita lihat di sini, jana kuasa angin boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sebab apa boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar? Sebab tak ada pembakaran bahan api berlaku. Kalau kita lihat sekarang ni, kita banyak gunakan stesen jana kuasa arang batu. Arang batu tu kita bakar dan berlakulah pelepasan asap dan sebagainya. Jadi itu akan menyebabkan pencemaran lah. Jadi kalau guna stesen jana kuasa angin, kita dapat kurangkan pencemaran. Kemudian menggunakan sumber tenaga semula jadi. Angin percuma je kan. Mana ada kita kena bayar. Kalau kita kena bayar angin tu, susahlah kita kan. Hari-hari pun kita sedut udara. Betul juga. Jadi angin tu sumber tenaga semula jadi. Boleh dapat secara percuma. Mengurangkan penggunaan bahan api. Jadi bila mengurangkan penggunaan bahan api, kita kuranglah keluar kos. Kemudian tiupan angin yang malar.
Okey, syarat mesti ada tiupan angin lah. Kalau tempat tu tak berangin, tak boleh gunalah. Tapi di sini kita anggap dia ada tiupan angin yang malam. Okey, kemudian kalau kita lihat gambar itu, hanya ada sedikit sahaja rumah di situ. Jadi kita anggap dia adalah kawasan pedalaman. Itu antara alasan yang boleh menjurus kepada jawapan. Kemudian kawasan yang lapang. Ini apa yang diberitahu tadi oleh anak murid cikgu lah. Ya. Okey, kita lihat pula. Okey, ini jadi kalau murid jawab begini, maka dia dapatlah 4 markah itu secara total. Okey, kita seterusnya kita lihat pula kepada soalan yang kedua. Okey, soalannya dia suruh huraikan bagaimana terhasilnya tenaga elektrik pada stesen jana kuasa yang dicadangkan. Kalau kita nak guna stesen jana kuasa solar, kita perlukan alat apa untuk menjana tenaga elektrik itu? Apa yang kita gunakan? Siapa nak jawab? Ya, siapa nak cuba? Okey, Najihul. Okey, silakan. Kita perlukan penjana. Yalah, penjana. Kita alat apa yang kita nak convert daripada tenaga cahaya matahari kepada solar, kepada elektrik? Kita perlukan panel solar. Okey, terima kasih. Kita perlukan panel solar. Okey, kalau angin kita perlukan kincir angin. So ini kenali kata tugas soalan. Okey, tulis proses mengikut urutan. Jika murid tak tulis proses ikut urutan, maka dia akan kehilangan markah lah. Okey, so lihat markah yang diperuntukkan. Okey, so ini adalah contoh jawapan untuk mendapat 5 markah. Okey, 5 markah. Jadi, walaupun kita letak 6 dekat sini huraian, maka dia hanya akan dapat 5 markah saja secara maksimum. Okey, ya. cikgu. Okey, so kita lihat contoh seterusnya, contoh 5. Okey. So untuk contoh 5 ini kita lihat tentang pengiraan arus anggaran. Okey, jadi selalunya pengiraan arus anggaran akan diberi apakah kelengkapan elektrik yang diperlukan dan juga dia akan diberilah jadual ini tentang bagaimana dia punya kepelbagaian. Okey, so kita tengok di sini cikgu tengok di sini jadual ni. Okey, bagaimana kita nak mengira arus maksimum dan juga arus anggaran. Okey, so di sini cikgu tunjuk. Okey, pertama mesti tulis rumus. Mesti tulis rumus, langkah kerja yang jelas dan juga unit akhir pada jawapan akhir. Mesti ada unit. Tak ada unit, maka akan berlaku kehilangan markah di situ. Okey, kita lihat bagaimana nak kira lampu Kalimantan. Okey, jadi ini adalah rumus yang akan digunakan di dalam pengiraan lampu Kalimantan. Jadi murid kena ingat rumus ini. Rumus tidak diberi dalam soalan. Jadi dia kena ingat. Okey. Dan mesti ada langkah kerja dan mesti ada jawapan akhir bersama unit. Okey. Yang ini mengira arus maksimum. Kalau untuk mengira arus anggaran, okey, kita gunakanlah kepelbagaian yang diberi itu, yang 66%. Jadi kita dapatlah sebenarnya arus yang dianggarkan digunakan oleh pengguna dalam satu-satu masa hanyalah 0.37 ampere. Jika hanya ada 2 sahaja lampu yang digunakan. Macam ini adalah 2 unit. Yang ini adalah kuasa lampu. Yang ini sebab dia lampu Kalimantan, maka dia mesti darab dengan 1.8. Okey. Dan sekarang bekalan kita adalah 230 volt. Okey, bekalan untuk satu fasa untuk kediaman. Jadi ini adalah pengiraan lampu Kalimantan. Okey, untuk kipas shilling. Okey, boleh tak cikgu nak tanya? Mereka dah tengok dah kan, dah kira. Jadi cikgu nak tanya nilai akhir je untuk arus maksimum kipas shilling. Boleh tak Akif beri cikgu jawapan? 0.43. Okey, 0.43. Betul jawapannya. Okey, so untuk arus maksimum, okey, ini rumus. Yang ini adalah satu saja kipas shilling tadi dalam soalan.
kuasanya, dan dia ada di sini 0.85 tambahan. Okey, jadi itu adalah nilai cos theta. Okey, jadi ini murid kena ingatlah, sebab memang dalam soalan tak diberi semua ni. Dia cuma bagi kuasa, bilangan kuantiti kipas shilling. Itu sahaja. Rumus semua kena ingat. Okey, dan dapatlah jawapan akhir. Jadi untuk arus anggaran, dia sama dengan lampu Kalimantan. Okey, dia punya kepelbagaian tu adalah 66%. Ini ada dalam jadual yang diberi. Okey, dapatlah arus anggarannya ialah 0.28 ampere. Okey, so ini untuk mengira kipas shilling. Okey, untuk soket alih keluar. Okey, soket alih keluar pula. Okey, jadi ada 3 unit soket alih keluar. Yang ini kita kena convert unit dia tu. Ada 3 soket alih keluar, kita kena convert kepada bilangan liter. Satu soket alih keluar, 2 soket alih keluar adalah 1 liter. Dia 1 liter. Jadi kat sini ada 3 soket alih keluar, jadi bermaksud ada 2 liter. Sebab liter dia kena penuh, dia tak boleh separuh. Jadi walaupun kita 3 bahagi 2 dapat 1.5, tapi kita kena bundarkan dia jadi nombor bulat, dia jadi 2 liter. Okey, jadi jumlah arus maksimum adalah 20 ampere. Kita kira kat sinilah. So sepatutnya kita dapat 40 ampere. Okey. Kemudian ini adalah arus anggarannya, iaitu 28 ampere. Okey, jadi kepelbagaian yang ini 1 liter. 1 liter. Okey, yang ini adalah 40% daripada baki liter yang ada. Okey, baki liter. Jadi sebab 1 liter 20 ampere, baki liter hanya 1 liter baki. Darab dengan 40%. 20 ampere ni datang dari mana? Yang ini mestilah nilai MCB. Jadi baca dalam soalan, berapakah nilai MCB yang ada? Okey, kalau diberi 16 ampere, maka gunakan 16 ampere. Kalau diberi 20 ampere, guna 20 ampere. Kalau diberi 32 ampere, kita guna 32 ampere. Baiklah cikgu, kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM TV KPM. Okey, baiklah murid-murid semua, kita masih lagi dalam rancangan Didik TV KPM bagi slot Sukses SPM 2022. Dan untuk segmen kali ini, bagi mata pelajaran asas kelestarian tingkatan 4, kita akan beri fokus kepada soalan contoh bahagian B juga Cikgu Salina, ya. Tapi kali ini mungkin sedikit berbeza arasnya, kan? Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, so untuk segmen seterusnya ni, kita lihat soalan contoh ni lebih kepada soalan kebat lah. Selalunya bahagian B tu memang dah diaras kebat, tetapi ini mungkin lebih agak sukar tahap dia, agak tinggi. Jadi kita lihatlah contoh soalan 7 ini. Kalau tengok gambar ini, menunjukkan sebuah rak keluli yang digunakan untuk menyimpan rod keluli. Jadi kena fahami soalan. Kita fokus kepada rak keluli, bukan fokus kepada rod keluli yang ada pada rak itu. Okey. Jadi kaji rajah 8. Soalan ni pun dah suruh kaji. Jadi kajilah. Lihatlah rajah itu, jangan abaikan. Kenal pasti kemungkinan masalah yang akan berlaku pada reka bentuk rak itu. Jadi di sini murid kena kenal pasti masalah. Masalah tak diberi. Masalah tu murid kena fikirkan apakah masalah yang mungkin berlaku jika rak ini digunakan untuk menyimpan rod keluli itu. Agak-agak Syafiqah boleh fikir ke satu masalah? Okey, yang saya lihat di sini mungkin dia kurang stabil, ya Cikgu. Okey. Pandailah Syafiqah ni. Boleh jadi anak murid saya ni. Cara Cikgu mengajar tu sangat berkesan. Okey, so gambar ini betul. Itu antara salah satu masalah yang ada.
Okey, jadi kalau kita lihat bahagian yang membawa kepada ketidakstabilan itu adalah bahagian ini. Sebab dia terlampau Comel. kecil. Kecil jaraknya 0.25 meter tu kecil saja 25 cm je jarak dia. Sangat kecil kan berbanding dengan rak yang tinggi. Jadi dia ada masalah tu tidak stabil lah. Lepas tu kena tengoklah juga yang lain-lain. Okey, so kita lihat apakah masalah yang mungkin timbul. Okey, jadi apa yang kamu perlu buat ialah analisis gambar yang diberi dalam soalan, nyatakan masalah dengan jelas yang berkaitan dengan produk dalam soalan, kemudian nomborkan pernyataan setiap masalah. Kita nomborkan 1, 2, 3 supaya nanti apabila kamu melakarkan penyelesaian, kita kaitkan penyelesaian dengan masalah yang telah dinomborkan. Okey, jadi dia nak 3 markah. Jadi hanya 3 sahajalah masalah yang kamu nyatakan. Nak nyatakan lebih pun boleh, tetapi buat apa nak bagi lebih kan? Dia nak 3 je masalah. Jangan cari masalah banyak, kita cari masalah secukupnya. Okey, Okey, jadi kemungkinan masalah ini antara kemungkinan rak mudah terbalik macam tadi Syafiqah katakan. Dia tidak stabil. Okey, tak stabil. Jadi rak mudah terbalik atau terjatuh. Okey, rak keluli mudah tergolek. Jadi kita lihat gambar ini, di bahagian ini dia kosong. Kita letak rok tu kan bulat, silinder. Jadi dia mudah terjatuh sebab tak ada penahan di hujungnya. Okey. Kemudian rok keluli mudah melentur kerana jarak ini panjang 5 meter. Sangat panjang. Ya, sangat panjang. Jadi dekat sini dia boleh melentur. Okay. Tak ada support. Tak ada penyokong di bahagian tengah. Okey, rak sukar dialihkan. Jadi kalau kita tengok di kaki ni, dia hanyalah tapak begini. Jadi kita nak alih rak itu, nak tarik ke apa ke, dia agak sukar lah. Jadi kalau kita tak nak yang keempat, boleh senarai 3 je. Okey, jadi kita lihat apakah penyelesaian yang sesuai. Okey. So soalan dia, bila kita dah nyatakan masalah, selalunya diminta untuk lakarkan bentuk pengubahsuaian yang sesuailah dengan masalah itu supaya dapat selesaikan masalah itu. Jadi seperti biasa, lakaran mesti ada label bermaklumat. Jadi 6 markah sebab tadi 3 masalah. Maksudnya 3 lakaran, 3 huraian. Jadi 6 markah. Okey ya. Ini adalah contoh jawapan lah. Okey, sebelum tu kita lihat apa yang perlu ada. Okey, lakaran berdasarkan masalah yang dinyatakan, bukan mengubah keseluruhan produk jadi produk lain. Maksudnya jangan rak itu kita ubah pula dia jadi bentuk lain. Dia masih kekal bentuk dia serupa itu, tetapi kita hanya add on, tambah aja, inovasikan sikit aja bahagian-bahagian yang bermasalah. Okay, kemudian nomborkan huraian pada setiap penyelesaian, mengikut penyataan masalah. Okey, ini contoh. Okey, contohlah lakaran yang telah cikgu hasilkan. Okey, kalau tadi kita lihat, okey, untuk yang pertama tadi dia tak stabil kan, mudah terjatuh, mudah tergolek. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena lakaran kena lebarkan bahagian bawah itu. Jadi apa pernyataan kita nak tulis di situ? Okey, cikgu nak tanyalah anak murid cikgu seorang. Okey, siapa yang nak jawab soalan ini? Ya, boleh angkat tangan. Akif. Akif tadi tu ke? Akif ke yang angkat? Ke bersenam tadi? Angkat tangan. Okey, silakan. Meluaskan tapak. Okey, meluaskan tapak atau melebarkan jarak antara kaki. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Itu antara. Sebab jawapan murid ini pelbagai pemikiran mereka kan. Okey, jadi kita boleh terimalah jika dia sebut jarak
lebar, jarak antara kaki lebih lebar, ataupun dia boleh buat jarak lebar lebih daripada 0.25 meter untuk lebih stabil. Okey, itu contoh jawapan. Okey, kita tengok pula huraian untuk yang masalah kedua. Kedua tadi mudah tergolek kan? Rod keluli tu boleh terjatuh, jadi kita pasanglah penahan. Jadi lukiskanlah penahan ini. Jadi bentuk rak tu sama, tidak berubah. Kita hanya ubah suai sahaja yang mana perlu. Okey, jadi letakkan penahan di bahagian hujung gelegar untuk mengelakkan rod keluli terjatuh. Okey, untuk yang ketiga, masalah yang ketiga tadi. Masalahnya adalah rod keluli mudah melentur kan? Bagaimana nak selesaikan rod keluli itu mudah melentur? Cikgu nak tanya pada Nurin lah. Okey, silakan Nurin. Memasang gelegar tambahan dekat bahagian tengah. Okey, terima kasih Nurin. Kalau tengok pada lakaran ni, kita pasang gelegar tambahan di bahagian tengah untuk mengelakkan dia melentur lah. Okey, memasang gelegar tambahan untuk menyokong rod. Jadi di sini. Ini lakaran yang sesuai. Kadang-kadang murid ni dia suka berfikir sangat jauh. Jadi sebenarnya jangan susahkan jawapan kamu. Ubah suai sahaja bentuk yang sedia ada menjadi bentuk yang boleh menyelesaikan masalah. Okey, so kita lihat pula kepada ini adalah kalau kamu nyatakan lebih lah masalah tu. So ini penyelesaian kepada masalah yang keempat, iaitu memasang roda di kaki rak untuk memudahkan pergerakan. Jadi setiapnya mesti dinomborkan mengikut masalah yang dinyatakan. Okey. Jadi dilabelkanlah begitu. Okey, so kita lihat pula contoh soalan yang ke-8. Okey. Kita lihat yang ini yang tadi kita sebutlah pendawaian elektrik. Jadi ini memang selalunya soalan yang agak sukar ni dia berkaitan dengan penyelesaian masalah. Kalau kita lihat pada gambar ini, rajah menunjukkan litar pendawaian soket alik keluar dan lampu yang dikawal oleh suis untuk sebuah bilik tidur. Jadi litar pendawaian ni ada masalah. Suis S1 kita hidupkan, tapi lampu tu tidak menyala. Maksudnya ada masalah pada pendawaian lah. Jadi kemudian soket alik keluar tidak berfungsi apabila kita nak gunakan. Soalan dia tanya punca masalah, cari masalah lagi. Suka sangat kita mencari masalah kan? Ya, betul. Jadi kita nak buat pengubahsuaian mestilah ada masalah. Okey, jadi 6 markah. Maksudnya ada 6 masalah yang kita perlu nyatakan. Okey ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pada gambar ini ada beberapa kesilapan. Beberapa kesilapan. Jadi cikgu nasihatkan kepada murid, apabila kamu menjawab soalan, kaji gambar ini. Pada gambar itu labelkan ataupun kamu pangkah yang mana talian yang silap. So kita lihat di sini. Pertama, kita tengok dulu SAK1. SAK1 soket alik keluar paling mudah sebab dia hanya ada 3 talian sahaja. 3 sahaja pendawaian. Pertama kita lihatlah live. Live. Kita tengok adakah live ini betul. So tengok L sambung ke N dah tentu salah. Live mesti sambung dengan 16 ampere kalau untuk SAK soket alik keluar. Kemudian neutral sambung kepada 16. So salah juga. Dalam soalan pangkah macam itu. Kemudian tak bersambung. Jadi tak ada. So pangkah pada soalan. Kemudian kita tengok pula Swiss. Jadi kat sini dah ada 3 markah dah sebenarnya. Tapi setakat pangkah je tak ada markah lah. Kena tulis. So tengok sini C.
Okey, pada suis C ni betul ke dia sambung? Dia mesti sambung kepada 6 ampere. Ini kemahiran yang murid telah pelajari. Okey. So dia sambung ke E, sorry. Okey, so tak ada. Okey, salah. Kemudian kita tengok sini L tak ada sambungan. Pangkah sini. Okey, kemudian N mesti sambung ke N di KFA. Ya, ini KFA punca dia. So N sambung ke 6 ampere. So salah juga. So E sambung ke E. Okey, yang ini betul. Okey, ni betul. Live ni tak ada. So kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebenarnya. Banyak dah pilihan kat situ. Ya, jadi murid mestilah dah buat macam ini, barulah menulis. Menulis apakah dia punya jawapannya. Okey ya. So kita lihat inilah contoh penulisan yang kamu kena nyatakan. Sebab tadi kita dah bagi tahu yang ni salah. Okey, yang ini tadi salah, ini salah. Okey, banyaklah yang silap. Jadi ada 7 tadi. Jadi kamu boleh senaraikan 7. Tak ada masalah. Tetapi kamu akan dapat 6 markah sahaja. Okey ya. So kita lihat sini, inilah cara penulisan. Kamu mesti tulis daripada mana ke mana yang salah. Mesti sebut dengan jelas. Okey, bahagian mana dengan bahagian mana. Macam ini poin bumi EKFA mesti sebut sebab tu ada banyak poin. Pada Swiss ada, SAK ada, pada KFA ada. Okey. So kita tengok sini di mana yang salah. Okey. So kita nyatakan macam sini MCB 6 ampere, KFA bersambung dengan poin neutral di lampu L1. Kamu kena nyatakan apa yang salah, bukan nyatakan sepatutnya kena buat apa. Sepatutnya bukan nyatakan Earth pada KFA perlu disambungkan dengan Earth pada SAK1. Macam tu. Itu penyelesaiannya. Ya, itu penyelesaiannya. Pandai Syafiqah. Sepatutnya kita kena nyatakan apa yang salah. Okey. Cikgu. So ini contohlah bagaimana kita menulis. Okey ya. So kita lihatlah kepada soalan seterusnya. Soalan 9. Okey. Jadi kita lihat di sini. Okey. Rajah ini adalah sebuah kawasan untuk mendirikan sebuah stesen jana kuasa. Jadi jadual ini diberi pilihan. Kalau tadi gambar dalam segmen sebelum ni dia bagi gambar, dia suruh cadangkan, dia tak ada pilihan. Yang ini ada pilihan. Okey, jadi daripada pilihan ni kita bandingkan dengan gambar dan situasi yang diberi. Okey. Jadi dekat kalau tengok gambar tu kawasannya lapang. Okey. Lepas tu diberitahu pula hujan tahunan kurang daripada 500 mm. Maksudnya kawasan panas. Pandai. Kawasan yang panas. Okey, purata suhu tahunan 30 darjah Celsius, suhu panas dan kering sepanjang tahun. Jadi kalau kita baca sebenarnya dah ada hints kat situ. Dah ada tips dah untuk kita menjawab soalan. Jadi tengok dia nak bina sebuah stesen jana kuasa. Okey, kemudian dia bagi dah jadual, cadangan, kemudian dia suruh tentukan stesen jana kuasa yang paling sesuai. Maksudnya daripada 3 kena pilih 1 sahaja. Okey? Jangan cakap semua sesuai. Sebab dekat sini perkataan paling. Paling sesuai. Jadi berikan alasan bagi setiap stesen jana kuasa itu. Kena baca betul-betul soalan ni ya. Dia nak alasan setiap stesen jana kuasa. Maksudnya kalau kita tak nak terima hidroelektrik pun kena bagi alasan. Kalau kita tak nak terima biogeosim pun kena bagi alasan. Kalau kita tak nak terima solar pun kena bagi alasan. Maksudnya bukan hanya yang dipilih sahaja diberi alasan. So 7 markah bermaksud
2 alasan untuk setiap satu dan 1 pilihan yang paling sesuai. Okey, jadi kalau ikut, yang mana yang paling sesuai adalah kalau kita tengok di sini, kita berilah alasan itu dahulu. So 2 alasan setiap satunya, dan yang paling sesuai adalah jana kuasa solar. Sebab berdasarkan kepada situasi yang diberi. Jadi selalunya alasan, kalau yang tak nak dipilih, bagilah alasan yang negatif. Kalau yang dipilih, berilah alasan yang positif. Macam kita nak pilih solar kan. So solar tu tak perlukan air sebab kat sini pun tak ada air. Okey Syafiqah? Okey cikgu. Itu saja soalan yang terakhir lah untuk kita. Baiklah. Jadi kat sini juga dapat lihat alasan-alasan tu penting yang kita dapatkan daripada soalan yang kita minta tu perlu huraikan. Okey cikgu, boleh dapatkan sedikit rumusan ringkas daripada cikgu mengenai apa yang kita fokus pada hari ini? Okey, jadi untuk ini pesanan daripada cikgu lah sebagai guru yang telah lama lah mengajar dalam bidang ini. Jadi cikgu nasihatkan apabila kita menjawab soalan di dalam ujian, jadi murid-murid kena bacalah soalan dengan baik. Ingatlah apa sahaja yang kamu telah pelajari, terutama untuk modul 2 dan modul 3 ni. Ingat semua fakta dan apa sahaja aplikasi yang boleh digunakan daripada ilmu yang kamu pelajari dalam menjawab soalan ujian. Itu sahaja. Terima kasih Cikgu Salina. Itu dia Cikgu Salina Syahudin dari SMK Agama Muslim River Perak. Baiklah, kepada murid-murid dalam talian dan juga di rumah, saya doakan agar semua cemerlang dengan dan lulus juga dalam ujian SPM anda. Sehingga kini sahaja rancangan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nazri Husin. Terima kasih kepada anda semua kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi dalam Sukses SPM 2022. Bye. Assalamualaikum.